Welcome back another episode of Chilling Roja. Hari ni still lagi tak ada Pavitra. Kita still ada Yus kat sini. So part 2 of Yus lah hari ni. So basically Pavi is still recovering. Hopefully she will be here with us next week. Yes, speedy recovery Pavitra. So hari ni still lagi pakai baju Yes, SKR. kita masih lagi dengan sponsor SKR Studio. Kali ni betul Yes, and also kita ada dua color ni dan color ni. Sesiapa berminat boleh hubungi nombor yang dekat Tak ada nombor Instagram di bawah. kat description. Yes. Okay, so venue sponsor The Paper Garden at Junior Place, Shah Alam. Nanti semua information kita akan letak kat dalam description lah. So basically today kita last week kita dah cakap pasal horror. Kita dah cakap pasal mistik sampai meremang bulu roma kau. Yeah. Aku tak beremang lah, cuma aku malam tu aku tak boleh tidur. So sekarang ni we are going to talk about things yang lebih a little bit more emotional. A little bit more mencucuk ke menyelami ke dalam isi hati seseorang. Sebab I think everyone out there, kita pernah sesekali merasai kehilangan. Sama ada orang yang tersayang, either your family members or yelah, kadang-kadang putus cinta tu selalulah. Tapi kita kena mengakui bahawa ada perbezaan di antara putus cinta dengan kehilangan orang disebabkan putus cinta. Betul. Dan kehilangan orang disebabkan kematian. Aku rasa ramai orang yang address the issue of aku putus cinta dengan boyfriend aku, hari ni aku tak boleh keluar rumah, aku tak boleh makan, aku tak boleh ini. Tapi ramai orang yang menolak ke tepi perasaan dan emosi seseorang tu bila dia berhadapan dengan kehilangan disebabkan kematian. Do you agree with me on this? Betul. Sebab kadang putus cinta ni pun Kesakitan dia sekejap. Kau jumpa pengganti, settle. Yeah, and also kadang kita boleh nampak lagi orang tu di mana-mana, tersempak kat dia dekat mana-mana pavilion ke dia kan. Janganlah sebut nama tempat. Dia tak sponsor kita. Tak apa, kita bagi tahu je. Macam kehilangan, kematian ni kita akan jumpa lagi di dalam dunia ini. Kita akan jumpa di afterlife. Kan? So, nak tunggu afterlife tu yang satu penyiksaan. So basically I have had my own shares of kehilangan family members. Tapi tidak pernah orang yang serapat itu. Macam kau, aku tahu orang yang paling rapat dengan kau, blood related dengan kau, dah tak ada. Can you just share us a little bit of stories? Sejak bila kau mula-mula for the first kehilangan yang kau rasa? Family members yang dekat dengan kau. Okay, first sekali happen dengan first kali yang orang yang terdapat is my arwah ayah lah. Kita ada backup vokal. Okay, first kali arwah ayah meninggal tahun 1994. Masa time tu saya baru darjah 5. So you boleh tahu umur saya berapa. Gitu. So 1994 darjah 5 dan hari itu adalah hari lahir dia. Birthday dia. 13 November 1994. 2 months after my younger brother dilahirkan. So arwah ayah sempat tengok my brother tu sekejap je dalam berapa hari. Itulah. So dia meninggal masa di hospital. So ayah kau sakit? Dia sakit. Dia sakit darah tinggi, kencing manis, jantung. So, orang panggil tiga serangkai. Masa tu umur ayah kau berapa? 45. 45, still young. So masa time tu masih kecil, masih tak orang kata tak faham sangat orang kata tentang kehilangan tu. Tapi selepas arwah ayah tak ada, alhamdulillah, di orang kata dikelilingi oleh family yang sangat banyak membantu. And kalau nak dapat kasih sayang seorang ayah, ada pakcik-pakcik yang masih menghulurkan bantuan, yang banyak sudi tolong. Tapi macam as for now, for me, untuk figura seorang ayah tu sampai sekarang tak ada. Sebab yelah, kita masa time kita membesar, kita ada macam benda-benda, orang kata apa, benda-benda yang kita nak berbincang, berborak dengan ayah. I tak pernah rasa macam man to man talk gitu, man to man talk dengan figura seorang ayah. Sebab even dengan pakcik-pakcik, I tak share
tak share. There's still a limitation lah, Limit. kan? Kita tak pernah begitu macam uncle, I rasa macam ni masa kita nak membesar lah, kita tak pernah rasa macam kata nak deep to deep talk, kata dengan Heart to heart talk lah. heart to heart, deep to deep lah, heart to heart talk, tak pernah. So apa-apa pun masih simpan sendiri. So during masa kehilangan ayah tu memang sangat berat. Boleh nampak orang kata apa ni, kesusahan Ibu. kesusahan ibu untuk menguruskan anak. Time tu ada 4 orang, semua Which masih is your sekolah. brother? My brother, Your sister? my sister, me, my younger brother. So ada 4 orang, and also and masa time tu yang paling close dengan mak ialah myself. So selalu ikut dia pergi pasar beli barang, selalu masa time tu tak ada kereta, so kita orang naik taksi, kita orang jalan kaki. So merasai kesusahan tu susahlah juga, and also macam kita orang banyak cut down expenses. Walaupun ada uncle-uncle membantu, tapi orang cakap still kita kena cut down. Kita tak boleh nak terlalu macam nak makan McDonald's, nak makan KFC. Sampai kadang-kadang rasa macam teringin lah nak makan KFC, nak Aku makan. rasa ni first time aku dengar cerita kau part ni, sebab Yeah. I know that you come from a well-to-do family. Ya. So family background kau macam pakcik, uncle-uncle kau or your aunties are well-to-do. Yes, betul. So I thought that you have had a nice, beautiful childhood, membesar dalam keluarga yang berada. Tetapi at the back of it, sebenarnya keluarga kau agak struggle selepas arwah yang kau meninggal. Ya, dan macam memang tak dinafikan, memang my family background semuanya alhamdulillah semua orang semua dalam orang kata kategori Ada. So nak kata kita orang tak cukup makan, tak, memang alhamdulillah semuanya okey. Tapi banyak benda yang kita kena cut down lah. Nak kata kadang kita teringin nak barang tu, macam setengah family yang ada duit, yang kata yang ni nak beli senang. Macam myself, kadang-kadang nak beli satu benda tu kita malu, nak segan nak minta dekat orang. So macam kita orang pakai apa yang ada. So even my bag sekolah, I pakai 3-4 years punya bag, I pakai benda yang sama. My sister punya bag, I pakai. My brother punya bag, I pakai. So orang kata orang kata tak ada regret lah, alhamdulillah, macam semuanya cukup. So macam kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang impikan, kita kena hold dulu. Macam nak makan McDonald's apa semua, kadang-kadang bila pergi jumpa uncle, pergi lepak rumah uncle auntie, baru diorang kata nak makan apa, baru I Kenapa cakap McDonald's? Sebab seingat aku masa zaman aku kecil-kecil kan, selalunya macam KFC adalah makanan yang paling expensive. Let's say kalau periksa dapat peperiksaan yang bagus, kita akan terus macam nak makan KFC tu dah kira yang paling mahal lah. Tak, sebab McDonald masa time tu dekat my housing area, dekat Taman Melawati. Taman Melawati dia dekat dengan satu shopping complex nama dia Giant. Giant Taman Permata. So Giant Taman Permata tu dia ada McDonald. Jadi setiap kali kalau kita beli barang semua dekat Giant. So kita akan jalan kaki, sometimes kita jalan kaki pergi ke Giant tu, kita akan nampak McDonald's. So itulah signifikasi McDonald dalam kehidupan kau. Ya, jadi macam teringin sangat kadang nak makan McDonald, KFC. So macam kadang-kadang hanya makan bila time ada orang kata macam perayaan, meraikan. Itu pun kalau dengan apa, Chinese New Year? Kan tak adalah macam birthday, tak adalah orang kata birthday my cousin. Baru dapat makan. So macam okey lah, tapi dengan family sendiri, kalau macam cakap dengan mak macam nak makan KFC, cakap alah kita boleh makan benda, kita boleh masak lah, kita boleh makan makanan rumah lah. So macam okey je, tak adalah rasa macam meringit-ringit nak makan, tapi macam alhamdulillah okey semuanya. Orang kata kira my childhood selepas arwah ayah tak ada tu, nak kata smooth sangat pun tak, tapi alhamdulillah lah. So kesusahan dia tu macam dari segi pandangan mata orang, sebab kita ada dekat situ, kita ada dengan mak. So biasalah orang kata macam kesusahan mak membesarkan kita orang ni macam agak struggle jugalah orang kata. Siapa yang orang kata? Adakah orang ada orang macam orang luar melabelkan. Ya betul. Ataupun suruh mak tu kahwin lain ke supaya boleh jaga dia dengan anak-anak ke? Pun ada juga. And also macam orang melabelkan janda kan. Janda, kalau kita dah jadi janda zaman tu, dulu tu janda tu. So takut macam bila rapat sikit dengan orang ni, orang kata ni nak guna lelaki aku lah ni. Sebab my mum cantik macam mana pula mak kau. My mum ni memang dia nak kata darah campur, ada darah campur sikit-sikit lah. I think so lah. And tak payah think lah, memang aku nampak. So dia memang dulu memang seorang yang macam, orang tengok macam prima donna. Ramona Rahman.
Orang panggil dia dulu Ramona Rahman. So macam Rambut kepuk-kepuk. Rambut macam Kulit muka-muka putih. Arab. Jadi macam orang tahu kecantikan my mum tu macam mana. So harap-harap adalah turun sikit kan. So itulah. So orang tengok label kan dia macam tu. Jadi kita masa kita kecil-kecil kita tak begitu menyelami, tapi macam selepas tu baru diceritakan balik. So okay, kita dah lepas arwah ayah tu dah tak ada. Okay, kita dah macam ni. Dah hidup lah. Kau dah hidup semua. Kalau tak salah aku dari cerita kau kepada aku sebelum ni ialah lepas after school you went to Melaka, pergi sambung study and everything. So basically kau dah hidup berasingan dengan keluarga. So I dah keluar rumah. Kiranya dah duduk asing. Hari pertama hari ni habis SPM. Hari tu juga kau pindah. Hari tu juga duduk. Tidak bersabar. Tinggalkan mak begitu saja. Ya. Tak juga sebab kita kerja, tapi cuma kita duduk asing. Kita akan balik time cuti sajalah macam itulah. Sebab kita tak nak mak masih menanggung kita. Jadi kita kerja kat luar kan. Jadi niat dia ialah baiklah. Niat dia ialah untuk berpindah daripada rumah mak supaya mak tak rasa terbeban untuk bagi kita makan. Betul. Macam tu. Walaupun kau dah bekerja, walaupun kau dah bagi duit, tapi kau tetap rasa macam nanti mak akan rasa macam dia nak kena masak ke. Betul. Macam tu. Faham? So dari situlah. Jadi time goes by. Kita dah kerja apa semua apa yang dah ada duit sendiri. Lepas tu terjadinya macam ada my older siblings abang, masa membesar dengan abang ni kita orang tak begitu close. Kita masa kecil close, tapi bila time kita orang dah membesar masing-masing dah keluar dari rumah. Sebab gap 5 tahun. Atas is my sister, so I lagi close dengan my sister lah sebab dia gap dia 2 tahun saja. So my brother ni ada masalah-masalah dia, tapi macam memang tak begitu rapat. Memang Kira apa yang dia buat. lepas abang kau dah habis SPM, dia pun pindah keluar dari rumah. Tak, dia masih ada kat rumah. Oh, dia masih ada kat rumah? Dia ada kat rumah. Dia masih duduk tu. Dia dengan masih mak. duduk kat panjang. Kau lah yang pindah keluar. Pindah keluar, and also lepas tu arwah mak remarried. Mak pun duduk asing. Tinggallah abang kat rumah tu. Kat rumah yang kat Melawati tu. And also dah dijual rumah tu, duduk kat Wangsa Maju. So abang duduk seorang kat situ. So Wangsa Maju tu kira rumah family ataupun dia sendiri yang berpindah ke sana? Rumah family. Rumah family dah tapi kira. tak ada siapa duduk situ. Abang je duduk situ. Sebab mula-mula dia orang suruh kita orang duduk situ. Tapi for myself, I tak suka that area. So macam, dan masa tu kau sedang freedom. masih muda. Freedom. Masa tu lah kau duduk UK Perdana ke? Tak lepas tu? Tak. Sebelum tu. Sebelum dah duduk asing lah. Okay. So macam bila duduk kat kawasan Wangsa Maju tu, I tak suka that area. So macam pindah. Memang tak nak pergi duduk sekejap. So tinggalkan abang tu seorang kat situ. Abang duduk seorang kat situ. So macam bila jumpa abang ni seorang yang dia tak banyak cakap. Dia memang pendiam. Introvert lah. Sangat introvert. Dia memang susah nak dengar dia cakap. Berbeza lah dengan kau. Sangat beza. So dia macam sangat pendiam. So dia akan jumpa dia kadang-kadang sekejap-sekejap, raya ke apa kan. Lalu kita orang kadang jumpa pun tak pernah borak. So ada one time tu, kisah dia bermula one time. On that day, kawan dia tak dapat contact dia. Kawan my brother tak dapat contact my brother. So macam Call tak dapat, apa semua. Okay lah. So kita orang macam bila cakap dengan, and then mak call, tanya, abang mana? Dia cakap, mana dah tahu kan? Kita tak tahu kan? Bila kita pula tengah freedom. Kita pula macam tengah joli lah tu. Tengah berjoli lah tu, tentang kat phone kan. So macam tak apa. Daripada siang sampailah lepas maghrib. Masih tak dapat hubungi. Adakah kau cuba menghubungi ataupun kau antara yang rasa macam biarlah kat dia? Tak ada. Memang masa time tu rasa macam biarlah. Biarkan kau. Sebab dia memang, itu bukan kali pertama. So dia yang ada mencuba untuk mencari dia ialah mak dan kawan dia? Mak, kawan dia and my cousin. Okay. So Message lah. So tiba-tiba one day, masa time tu tiba my cousin pergi kat rumah. Kat rumah dia? Kat rumah Wangsa Maju tu lah. Wangsa Maju tu dia sekali, bila tanya kawan-kawan, semua kawan kata, tak nampak dia hari ni lah apa semua kan. Sebab nak tak nak, my brother akan selalu ada dekat satu kedai makan kat bawah rumah. Dia akan charge phone dekat situ, dia akan lepak situ dari pagi sampai ke malam, apa semua kan. Jadi hari tu dia langsung tak muncul. Lah. And also kawan dia kata kalau dia keluar mana-mana, dia mesti akan bagi tahu. So bila cousin pergi dekat rumah tu, dia nampak mangga kat belah dalam. Maksudnya orang tu berada di dalam rumah. So kalau dia keluar, mangga tu kat luar. Jadi dia nampak benda tu dekat dalam. Dia tak fikir apalah, dia macam kenapa benda tu kat dalam? So lupa dia punya story apa, tapi dia orang pecah masuk, dia orang panggil orang untuk cut
Potong mangga untuk dia masuk ke dalam. So kau tak berada kat situ? Tak ada. Masa Cousin time kau? tu tak tahu lagi. Memang masa time Cousin tu kau dan kawan kau? cousin dengan ada cousin and also my kawan dia kot. So bila masuk rumah tu memang gelap. Tak ada apa-apa, gelap. So diorang search buka pintu, diorang nampak gelap apa semua, diorang pakai ni. Sekali nampak tu mayat dekat atas katil lah. So masa time tu dah agak kembung sikit lah. Sebab dah lama. Hari tu jugalah, rasanya hari yang sama juga. Cuma maybe agak berjam-jam lah. Berjam lah sebab maybe sebab benda tu dah dekat maghrib kan, lepas maghrib. So dari situ baru dia call, and also baru my mum call kata abang dah tak ada apa semua kan. So kita orang semua in shock lah. Kita orang memang dalam keadaan yang sangat terkejut. Macam benda ni betul ke berlaku kan? Macam So daripada kau punya first impressions of not wanting to contact dia, macam kau rasa macam ada lah tu dia. So apa perasaan kau sewaktu kau dapat call tu? Dia rasa macam betul ke? Rasa macam betul ke? Abang dah tak ada ke? Macam dia macam in denial. Macam betul ke? Sampailah pergi dekat rumah. Masa time tu polis semua dah sampai. Lepas tu bila masuk rumah, tapi being me yang memang lemah semangat, tak tengok pun. Macam buka spek, tengok je. Tapi nampak lah. Buka spek? Sebab tak nak tengok, sebab dia dah kembung kan. Sebab korang pun tengok? So buka spek, nampak lah sekujur tubuh tu kat situ. Tapi macam tengok macam tu, sebab dari jauh kan. Tapi orang kata masa dah nampak tu baru kita tahu yang macam betul lah, benda ni betul. Okay kan. Ini bukan satu fake call, scam ke betul. Apa ke. Memang so, betul lah. Experience lah benda tu. So macam masa time tu baru reality tu hit. Hit. So macam abang dah tak ada lah. Macam seriously abang tak ada. So dari actually abang kau sakit apa? Dia diabetik. Dia ada diabetik, tapi dia tak jagalah. Dia tak jaga. So kemungkinan sebab kita orang tak buat postmortem. So doktor ke forensik ke polis rule it out as what? Kematian mengejut lah. Macam mengejut. Sebab tak ada unsur jenayah, tak ada pecah masuk, tak ada memang apa. Dia seorang kat dalam rumah. And also family decided macam tak apalah, she's time kan. So tak ada nak postmortem. Tapi kita orang memang tahu dia memang ada diabetik and dia memang tak makan ubat. So gitulah. So after that period, kita orang punya family ni memang sebelum ni kita orang jenis yang tak kisah. Kita akan contact each other pun 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Raya. Lepas raya hilang. Lepas tu kalau message pun kalau nampak call macam nantilah angkat. So kalau mak kau pun tak angkat lah? Kadang tak angkat pun. Macam nantilah call balik. Macam kalau nampak. So you take things for granted. You take the people around you, your family members for granted lah. Masing-masing dah ada kehidupan sendiri. Masing-masing macam nantilah raya lah jumpa ke bila-bila lah. Kira kalau buat salah pun macam nantilah raya lah, minta maaf. So macam tak ada rasa bersalah lah. Tapi selepas kejadian tu, kita orang family decided get together. Kita orang baru masa time tu, that year is 2013, baru kita orang decided untuk create WhatsApp group. Kita orang akan contact each other every day. Kita akan message. Bila dah ada WhatsApp group ni, ada benda-benda sikit-sikit macam buat apa kan. So, tapi aku faham part tu. Sebab aku rasa ada 2 saja perkara di dalam dunia ni. Bagi akulah, aku percaya benda ni. Ada 2 saja perkara di dalam dunia ni yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Satu adalah majlis perkahwinan. Satu lagi adalah kematian. Betul. Orang akan ingat kematian ni akan menyebabkan berlakunya perpecahan. Tapi sebenarnya dalam banyak kes yang aku tengok, family aku sendiri, now with your family, I think bila adanya kematian di dalam sesuatu keluarga, itu yang sebenarnya mengeratkan. Sebab masa tu baru kau akan tersedar yang hidup ni sementara. Dan orang di sekeliling kau tidak akan selalunya ada dengan kau. So masa tu baru kau rasa macam I've been taking you for granted. Mak, masa ni lah aku nak message kau. Kau aku akan jawab. Kakak, selama ni kau pun macam nantak kat kau lah kan. Tiba-tiba nak ada grup WhatsApp. Masak apa hari ni? Betul. Tanya orang tu masak apa. Sebelum ni tak pernah tahu pun. Nantak kau lah nak makan apa pun kau makan tak makan nantak kau. So kita orang memang agak close lah. And also dia kalau mak tak dapat contact salah seorang anak dia, dia akan call sampai kalau dia telefon kau tak angkat, dia akan call 50 kali. Selagi kau tak angkat, selagi tu dia akan call. Aku rasa itu adalah trauma reaction dia terhadap kehilangan abang kau. Jadi dia dah hilang anak dia sebabkan dia tidak, mungkin dia rasa macam korang tak berusaha sangat
berusaha semaksimum mungkin untuk communicate dengan abang kau ke apa. Dan maybe lepas tu dia, mungkin aku rasa macam dia takut kalau kalau anak aku tak angkat call ni, adakah benda yang sama betul, berlaku. benda yang sama berlaku. So dia memang Korang pula memang tak tinggal dengan dia. So kita orang macam akan make sure kalau dia call atau dia message, kita akan reply secepat mungkin, buat apa je. Tapi kecuali masa time tu kita orang tidur lah. Tapi macam bila kita bangun ni, cepat kita akan message kan. Sebab my mom setiap pagi dia akan message, buat apa, ataupun hi my son, dia akan message je, hi my son, buat apa. So kita orang akan reply lah. So macam okay. Selepas tu okay, you're still living separately from your family. Tapi kau dah ada WhatsApp group, kau dah start tanya masak apa, bangun pagi dah ada message, you know, lebih erat lah orang kata hubungan keluarga tu. And then one day selepas kejadian di episod yang lepas pasal rumah hantu tu, so kita orang tengah lepak-lepak. I cakap kat my mum lah, macam I tahan lah, duduk kat rumah ni mesti kena kacau lah apalah kan. And luckily masa time tu ada my auntie yang kita akan ceritakan sebentar lagi. Ni cerita pasal my mum pula. So kita orang bincang-bincang tu, my auntie cakap, why don't you duduk sekali dengan your brother? Adik lelaki kau. Adik lelaki. So dia kata sebab maybe masa your mum boleh datang lepak rumah ke apa kan. So kita orang macam okay, good idea. Tapi macam for me, I tak pernah duduk dengan my brother. So macam setelah beberapa tahun kau pindah keluar ke rumah. Macam masa pindah keluar, adik kecil lagi. So macam now dia dah masa time tu dah 20-an. So macam kita orang macam aduh, macam berat lah rasa nak duduk dengan adik kan. Tapi macam okay, rasa macam freedom kau akan terikat lah. Ada sebab kita tak rapat. Kita orang tak rapat. So macam, tapi tak apalah, sebab because of maybe my mum nak datang apa semua kan. So macam kita orang decided to duduk sekali kat Taman Melawati. So rumah kat Wangsa Maju tu jadi apa? Jual. Lepas tu jual. Lepas kes tu ada orang beli. Tak takut rasanya tak beritahu. Bukan nak takut apa, sebab kadang-kadang orang cakap kalau ada kematian di dalam rumah, kematian yang macam itulah, let's say terbiar untuk seberapa ketika yang lama, dan usually orang takut nak beli rumah tu. Ataupun owner baru tu tak tahu. Tak sure dia tahu ke tak, tapi rasanya tahu kot. Tapi maybe selepas beli tak sure lah. Sebab bukan kita orang yang uruskan tu. So tak tahulah. So selepas tu kena duduk dengan adik lah. Good luck. So duduk dengan adik kat Taman Melawati. So masa time tu my mum dah duduk dengan my uncle yang dekat Titi Wangsa. So diorang sendiri cakap sebab my mum masa time tu dia punya kesihatan dah up and down. So masa time tu my uncle dengan my auntie decided suruh jaga my mum dekat Titi Wangsa. Okay, satu fun fact yang bila aku bersembang dengan kau tadi kan, your mum dengan your uncle dengan your auntie ni is not blood related, tapi sebenarnya uncle kau ni ialah adik-beradik pada ayah kau. Kiranya my mum punya ipar lah. Ipar mak kau dan your auntie is biras je. Tetapi tetap diorang take her in and take care of her, which is for me sangat sweet. Betul. Sangat macam jaranglah kita dengar, selalunya yang akan ambil dan menjaga ni ialah blood related. Tapi ini tidak. Dan arwah ayah kau dah meninggal beberapa tahun. Satu gap yang sangat lama. Ya, sangat lama. So macam mana diorang menjaga silaturahim ni? It's actually both party kan? Yeah, both parties. And also macam my uncle dekat Titi Wangsa dengan my auntie ni, diorang sangat welcoming. Dia sangat baik. Diorang memang jaga. Even myself pun diorang akan make sure you okay. You okay. I okay. Dia akan macam nak makan apa, minggu ni nak makan apa. Cukup tak duit pergi sekolah. Macam tu lah. Tapi dah tak sekolah. Yelah, tapi sebelum tu masa kau sekolah tu kan tak ada. Yelah, adalah kan. So macam dia tanya nak makan apa, nanti aunty masakkan. Maksudnya tanggungjawab terhadap anak buah tu setelah ayah kau meninggal, diorang masih lagi menjalankan tanggungjawab. Even until now my uncle dah kertu pun masih lagi nak makan apa kan. What do you want? Gitu. So masa sepanjang mak duduk sakit, mak uncle ni tolong jaga. So kita orang gila-gila lah hari Isnin sampai ni my brother. Lepas tu hari yang lain ni mungkin jaga. So kau gila-gila dengan adik. Kakak kau? Kakak dekat Ipoh. So jauh lah. Okay. So macam tak apalah. So my sister memang dah duduk jauh. So I dengan adik duduk. Sebab bujang kan, duduk bujang. So kita orang memang sangat close dengan mak, dengan adik semua. So arwah mak ni dia dah off and on sakit. Sampailah dia keluar masuk hospital kan? Hospital dah banyak kali dah. Rasa macam itulah rumah kedua dah. Kan. So kita orang pun masa dia kat hospital kita orang jaga. So sampai 2020 lagi masa COVID.
Bulan puasa. Bulan puasa, okay. Dia masa nak COVID tu, PKP tu, first PKP, Dia sakit. dah sakit. Dia dah sakit teruk. Maksudnya kau dah nampak keadaan dia agak uzur. Dah dia punya tu dah down. So apa ni, Mak kau umur masa tu berapa? 64. Muda lagi lah. 64. Actually mak kau muda lah. So masa time tu kita orang dah tahu lah yang This jangka is masa jangka masa dah tak lama. So alhamdulillah sepanjang dia sakit tu, Mi dengan adik jaga mak tu macam Menatang minyak yang terpenuh. ya, kita orang mandikan, kita orang kasih makan, Kira kau antara orang-orang, a few of people yang diberi kesempatan untuk berbakti pada betul. ibu. And masa tengah sakit tu selalu berdoa lah, kata macam janganlah ada perasaan macam kan Penat lah aku jaga penat mak lah, aku ni tak ada. kan. Alhamdulillah tak ada. Macam masa tengah nak uzur tu macam nak pusing ke kiri, nak pusing ke kanan, kejap nak bangun, kejap nak duduk, kejap nak pusing, kejap macam benda tu baru nak duduk je dia dah minta pusing kiri, baru nak duduk dia minta pusing kanan. So masa time tu macam okay, tapi tak ada, kita tak ada rasa mengeluh, tak ada rasa apa. And kita orang ada shift. My shift is siang, malam tidur sebab besok kerja. Adik akan jaga sebab adik masa time tu dia berehat sekejap daripada kerja. So adik akan jaga malam. Tapi one interesting fact kat sini ialah korang tak ada isteri. Tak ada. Korang tak ada pasangan pun. Korang dua-dua orang lelaki. And korang menjaga ibu dengan sangat baik. Betul. Jaga mak, panggil mak. Mami. Mami. So kita Jaga orang mami dengan sangat baik. Betul. So kita orang mandi dia masa time 3-4 hari sebelum meninggal tu, dia ada pesan. Dia masa time tu kita tengah lepak-lepak, dia tengah duduk tidur. Lepas tu dia bangun. Lepas tu dia cakap lah macam apa? Dia tengok my face. Dia tengok lama tau. So macam kita tengah tengok TV. So kita pusing lah tengok dia macam dia tenung. So kita so macam apa pandang kan? Cakap apa pandang? Tapi tak, kita ada lah kita orang cakap dengan nada macam apa pandang. Lepas tu dia tengok macam mami sayang dekat you sebenarnya. Lepas tu macam masa dia cakap macam tu dia diam. Cakap dah jangan apa? Jangan. Sebenarnya kau tidak mahu mengiyakan yang dia tu sedang orang cakap sedang mengutarakan perasaan dia yang terakhir. Ya. Ataupun sebab masa time tu kita dah rasa macam sebab kau dah tahu dah yang mak ni dah tak lama. So bila dia cakap macam tu kau rasa macam dah dekat ke waktunya. So you stop her. So macam jangan tak nak teruskan sebab tak nak nangis. So dia kata macam mami sayang kat you sebenarnya. So macam tu terus diam. Cakap dah. Lepas tu masa terus pergi kat sebelah dia macam pegang tangan dia macam ni. Lepas tu dia kata macam belai tangan dia lah. Dia kata macam ni mami nak pesan. Dia kata cakap apa dia, kalau sesiapa orang yang sedih lah. Sekejap. Dia kata kalau siapa orang yang buat salah, maafkan. So dia kata kalau orang yang pernah buat salah dengan you, minta maaf, maafkan dia. Dia kata walaupun orang tu tak minta maaf. Walaupun orang tak pernah minta maaf, maafkan dia. So macam kita terus macam kelam kabut lah nak minta siapa yang buat salah dengan kita ni kan. Macam cari kat phone. Kata kau mami nak dengar. So macam your mom wants to hear you maafkan orang. Dia kata mami tak nak rasa bersalah ke apa. Tak tahulah macam tu, masa tu macam apa kena mengena kan. Macam tapi macam tak apa, kita call. Ada a few person yang kita rasa macam sangat apa kesalahan dia tu sangat dalam lah. Sangat dalam yang tak boleh dimaafkan. So macam call, cakap dengan dia macam apa, okay aku maafkan apa semua, salah. So lepas tu dia macam okay, dia terus lepas kita cakap tu terus dia macam okay, dia terus sambung tidur. So macam kita macam okay lah, lepas kita cakap tu kita akan rasa lega sikit lah. Macam okay. 2 hari lepas tu dia meninggal. Dia masa 2 hari tu dia meninggal tu adalah bulan puasa, first Ramadan, first MCO. Rasanya MCO baru seminggu kita March. Yelah, 18 betul. March dia meninggal lebih kurang dalam 24 April. Sebulan. Masa time tu so first puasa hari Jumaat, azan Isyak. Lepas kita buka puasa, kita pergi tengok dia apa semua, kita dah nampak dah muka dia dah lain. So macam apa ni, nampak okey lah dah. Lepas tu dah kita dah mengucap apa semua tu, okey dah meninggal.
Tapi sebab PKP So kan maksudnya lepas buka puasa tu kau masuk ke dalam bilik, mak kau masih ada lah. masih ada lagi. Tapi dah lain lah mungkin. Dah lain. Kita dah masa time tu nampak lah. adalah first experience yang nampak orang yang tengah sangat uzur. Jadi macam kita nampak Kita dah nampak dia tengah nak pergi. so kita nampak macam muka dia sangat lain. Macam ni bukan macam my mum, macam sangat lain muka dia. So macam okay, tak apa. So macam kita mengucap tapi and then my cousin is a nurse. Dia nurse, lepas tu dia check tekanan darah, error. Bila kita nampak error tu, kita nampak muka dia dah start nangis. Lepas tu bila dia dah start nangis, cepat-cepat mengucap kat telinga dia. Lepas tu bila mengucap kat telinga dia, dia tarik nafas yang macam panjang sikit. That's it. Dah. Lepas tu dah tak ada turun-turun. Lepas tu macam kita macam In denial. macam betul ke macam and then I nampak semua orang nangis. I macam satu je masalah macam dia macam tak boleh nak brain. Macam betul ke kan. And then terus call my sister semua. I masa tu I tak nangis pun. I macam terkedu sikit macam sekejap, tapi lepas tu macam tak nangis. Lepas tu sampailah besoknya dah nak, and then also masa PKP macam sangat susah sebab tak ada orang yang dah boleh datang tengok. Aku ingat lagi macam mana kau WhatsApp kat dalam group masa tu ada aku dengan Rahman. Kau cakap mak aku dah meninggal and we wanted to go, both of us. Tapi disebabkan PKP limitations, kita tak mampu. Betul. Tak boleh nak pergi. And at the point of time kita pun tahu yang kau perlukan support. Kau perlukan bantuan daripada kawan-kawan. You know, like losing your mother is not easy. Tapi kita orang pun tak boleh nak pergi. So rasa macam kesian because you are all alone with your family. Dan aku rasa pun masa tu tak ramai orang yang boleh pergi. Betul. Walaupun family sendiri. So masa time tu rasa sangat susah sebab masa time tu I need orang nak support sebab morally support you. betul, macam masa time tu rasa macam hilanglah dah tak ada. kau. Dunia macam I sangat close dengan my mum. So macam sangat perasaan itu sangat susah untuk digambarkan. Macam tak tahu nak explain. Jadi macam and then masa ke bumi pun berapa orang saja yang datang apa semua kan. And habis ke bumi kita orang adik-beradik decided nak terus balik rumah. Dah tak nak duduk rumah aunty. And masa time tu kita orang rasa bersalah sangat dengan aunty dengan uncle sebab kita orang keluar immediately. And bukan kita orang nak keluar terus daripada situ, tapi kita orang tak nak teringat. Tapi selepas tu kita orang ada jumpa dekat aunty dengan uncle yang kita orang explain what is the reason yang kenapa kita orang pindah. Tapi masa time tu aunty pun terasa jugalah because of dia kata macam rumah ni dulu ramai orang dengar suara korang kat bawah ni kat dia ada 2 tingkat kan. Ni bila korang hari tu dah mak meninggal, kita orang terus sunyi dah rumah tu kan. So macam kita orang jumpa aunty tu balik, kita I'm so sorry, kita orang tak boleh, kita orang sangat terkesan. And for you to be in the same room yang di mana mak kau sentiasa berada di sana, kat situ lah kau baringkan dia, kat situ lah kau bagi dia makan, kat situ lah kau bagi dia mandi. So for you to be in that same space selepas dia tak ada, mungkin agak berat kan. Jadi mungkin sebab tu korang ambil keputusan baliklah rumah kita balik rumah. And also sebab kita orang tak nak, kita orang tahu bukan niat kita orang macam nak kata nak menyusahkan. Kita orang tak nak macam sepanjang arwah mak dekat situ kita orang rasa macam sangat bersalah dengan aunty dengan uncle because yelah macam mak sakit kena aunty atau uncle yang bawa pergi hospital lah. Walaupun dia orang tak ada cakap apa-apa, tapi for us lah kita orang rasa macam sebagai anak kita macam sebab kita orang maybe aunty dengan uncle dia orang ada dikurniakan macam ada kewangan yang baik. So macam kita orang macam tak sampai hati lah, macam okey lah kan. So kita orang balik rumah. Tapi masa balik rumah tu kita orang rasa dah macam lost. Kita memang sangat lost. I sangat lost. And cakap memang tak ada nak menangis ke apa, tak ada. For me dalam seminggu pertama tu langsung tak ada nangis. Langsung tak nangis. Even masa cium mayat, cium jenazah masa nak sebelum kafan tu tak nangis langsung. Dia macam tak boleh nak brain. Dia selepas bila time dah selepas seminggu tu teruk. Sangat teruk. Nangis. Memang nangis, memang continuously nangis yang non-stop. Setiap masa menangis. And even pernah sekali, ini I tak pernah cerita ke orang. Ini adalah orang kata first time I bagi tahu. I pernah sekali pergi kubur. Pukul 6 pagi I sampai kat kubur. I stay sampai kat kubur sampai pukul 4 petang, 5 petang. Kau apa kat sana lama? Duduk sampai tertidur dekat kubur tu.
And then ada satu pakcik ni yang datang, dikejutkan, dia kata, kenapa kat sini? Macam tak nak balik. Tak nak balik. And masa time tu rasa macam datang kubur, ceritalah, hari ni buat apa, ni buat macam ni, hari ni buat ni. Oh, hari ni rasa macam sunyi lah, mami tak ada, apa semua. Jadi macam benda tu berlaku agak lama, agak rasa dalam 2-3 bulan jugalah. Setiap hari kau pergi kubur? Setiap hari, tak ada siapa pun tahu. Even my own brother pun tak tahu. So kau kerja kau pergi kubur juga? Sebelum pergi kerja, pergi kubur. Habis kerja pun pergi kubur juga. Kadang maghrib pun pergi juga. Jadi macam tak tahulah. Dia jadi macam tu. So macam simpan. And then macam every time kalau pergi sana nangis. So macam tak boleh nak tengok TV, tak boleh nak pergi situ, nak pergi sini. So dia macam sangat terkesan lah, sangat terkesan. Apa sebenarnya yang kau rasa? Adakah kau rasa bersalah kerana ada benda-benda yang kau tak dapat nak sediakan untuk mami before dia pergi? Ataupun kau rasa macam it's more to satu hole dalam diri kau yang hilang? Macam sebelum ni perasaan tu, sayang tu, mak tu ada, lepas tu tiba-tiba dah tak ada. So kau rasa itu yang kau mencari sebenarnya sampai kau pergi kat kubur, duduk berjam-jam? Nak kata bersalah, you've done your best. I've done my best. Nak In kata your own gaji, capacity. tapi macam apa yang termampu lah. Macam kita tak ada, macam setiap kali kalau gaji, tak pernah lah kita, orang kata, terlupa nak bagi. Kadang-kadang bila tak cukup duit, kadang my mum tahu tak cukup duit. Macam bila cakap kat mak macam tak cukup duit lah bulan ni apa semua kan. So macam mak kata tak apa, tak payah bagilah, tak apa. Lepas tu bila time pergi kerja, buka-buka wallet, tiba ada 100, ada 200 dalam wallet. Mak letak. So macam orang kata, kita tahu macam mak dia macam tak apalah, tak payah bagi bulan ni lah. So macam tiba-tiba pergi kerja ada 100-200. So macam kita sedih lah juga, cakap tak payah letak sampai 100-200. Dia kata tak apalah, cakap ada, mami tak keluar mana pun, mami ada je sebab seorang ibu kan. So macam kita rasa kehilangan lah sebab kita dah tak ada ayah. For many years kita tak rapat dengan sesiapa lagi kecuali mak. Dan mak kau pun aku boleh katakan meninggal pada usia agak muda, 64. So kita orang masih tak boleh move on. Macam do you think that kau seorang yang merasai perkara ini ataupun kakak dan adik kau juga? I rasa adik pun sama juga. Tapi adik tak pernah tunjuk. Kita orang masing-masing tak pernah heart to heart pasal benda ni. So kita orang tak tahu. Tapi I know my brother ada rasa sebab sepanjang sebab korang sama-sama jaga and also masa time kita kerja, adik memang 24 jam dengan mak. So dia lebih lama jaga sebab kita akan off and on jaga kan masa time kerja. And then masa time PKP kita tak boleh nak habis kerja terus balik jumpa mak, tak boleh. Kita kena balik rumah dulu 3-4 hari, mandi, tunggu lepas 3-4 hari kalau tak ada sakit, dah confirm tak ada simptom, baru balik. Jadi 24 jam adik. Jadi macam masa time tu adik pun dia selepas kejadian tu dia memang duduk dalam bilik saja. So macam mungkin dia pun rasa kehilangan lah. Dia pun agak terkesan jugalah. So kau pergi ke kubur berbulan-bulan, duduk sana pagi ke petang. So macam jadi macam orang tak betul lah. Kita boleh katakan tak berhenti pergi kerja menangis. Duduk sekejap tengok orang jalan dengan mak pun kita tengah macam tiba boleh menangis. Lepas tu adakah menangis terseduh-seduh ataupun menangis terseduh-seduh? Bukanlah macam kau tiba-tiba berlinang air mata, tak. Seduh. Memang myself kalau menangis memang macam tu. Kalau menangis memang kuat. So kau kan kerja counter kan, customer service inside a mall. So apa pandangan kau punya colleague? Diorang tahulah, diorang memang tahulah. Diorang dah tahu yang kau ni tengah menghadapi satu situasi yang sukar dalam hidup kau. Jadi diorang ada satu insiden yang memang tengah menangis kat kaunter, ada kawan dia rakam. Ada rakam kita nangis. Tapi masa time tu kita tak sedar pun kita tengah menangis. Lepas tu dia rakam. Lepas tu bila dia tunjuk macam so masa time tu memang datang kerja macam biasa, buat kerja macam biasa. Tapi perasaan tu and also dia rasa macam tak tahu itu dia dah panggil depression ataupun apa pun tak tahu sebab dia akan datang tiba-tiba bila kita tengah duduk gelak-gelak ketawa, tiba-tiba dia datang zoom kita akan nangis, tak ikut masa, tak kisahlah tengah buat apa pun, tengah makan ke tengah apa, kita akan datang, kita akan nangis. So macam letih. Jadi kita sangat letih, rasa macam tak larat, macam tak cukup rehat. Selepas berapa bulan arwah mak meninggal, kena COVID. First batch COVID.
Lepas tu Kau kena COVID. Masa COVID tu anxiety sebab masa time tu adalah first batch, sebab kita tengok masa first batch tu ramai orang yang mati, meninggal. And Kita masih lagi di fasa-fasa awal COVID. Yeah. Kita belum lagi ada vaksin, kita belum lagi tahu. Betul. Masa tu masih lagi 14 hari incubation period. Lepas tu baru kau akan sakit. Dia dia macam ni, ada sesuatu yang kau belum pasti, yang kau rasa macam Allah, aku mati ni. Memang kau akan mati ni. So dia punya perasaan berbau tu lagi teruk masa tu. Betul. So masa tu kau kuarantin mana? Kuarantin kat rumah. Kat tempat apa tu, masa tu ada tempat kuarantin? Pusat apa tu, tak kena. Tak kena. Kita dekat rumah. Orang kuarantin 14 hari, I kuarantin 18 hari. So kenapa 18 hari? Sebab tak dapat call klinik kesihatan KKM, klinik kesihatan untuk dapatkan approval letter. So masa time tu adalah first batch. Kena ada approval letter. Kena ada. Ada masih sejahtera ke belum? Belum masanya. Masih ada tapi tak macam dia masih di awal. So masa time tu so okay, sekarang kita ulang balik COVID first MCO start 18 Mac 2020. Mak meninggal 2020 April. COVID kau dalam 2-3 bulan selepas tu. 1 January 2021. Awal lah juga. Selepas MCO berapa lah sebenarnya. Tak, dia adalah first batch. Tapi dia masih lagi dalam gelombang pertama. Dia masih gelombang pertama. So dia punya COVID tapi yang kau first. masih lagi dealing with the loss. Ya, masa dalam tu masih tak sakit, macam kau rasa macam kau nak mati. Ya. So, perasaan kau memang kau nak mati dah. Memang nak mati lah. And then duduk dalam bilik, bayangkan I tak boleh pergi kubur. Lepas tu jadi yang lebih beratnya ialah tak dapat pergi kubur. Betul. Sebab masa time tu dia punya. So ni dah 2021 dan kau masih lagi pergi kubur setiap hari? Masa tu masih lagi. Setiap hari ataupun dah berkurang dari tak ada, setiap hari. Dia kurang jugalah. Tak ada macam dulu everyday. Lepas tu sekarang ni dia akan pergi masa time off day je. So terseksa yang kau kat dalam bilik sepanjang COVID tu bukan sebab sakit, tapi sebab tak dapat nak pergi kubur. Betul. And also masa time tu rasa macam kalau aku mati ni macam tak dapat nak pergi kubur tengok mak kan. Tapi orang cakap lah, kau mati kau jumpa mak kau. Aku baru nak cakap. So macam tak apa, nak juga kan, macam tak apalah. Nak juga pergi kubur. Juga kat atas kubur tu. Lepas tu and then masa COVID tu sakit, memang sangat sakit. Jadi tak boleh nak bergerak. And then masa time tu diorang dah ingatkan ambulans datang ambil, kita dah pack baju. Lepas tu dah cakap dengan kawan, aku rasa lepas ni kalau aku pergi pusat ni aku dah tak balik dah korang apa semua kan. Dah minta maaf. Dah minta maaf dah. Dah minta maaf dengan kawan. Tapi aku ingat lagi masa tu ada beberapa kawan kau yang pergi hantar makanan. Ya. Ada hantar makanan. Lepas tu ada kawan pun hantar makanan. Aku ada hantar ke? Kau dah hantar masa time aroma yang kau hantar muffin ke apa macaron. Oh. So kena terima kasih dekat Amirah. No. Itu adalah masa arwah mak meninggal. Oh, yes. So masa tengah duduk kat rumah tu, masa tengah ni tiba-tiba ada orang call. Because I know that you're dealing with kau ada struggle untuk deal dengan kehilangan tu. Betul. So dia kata ada orang hantar makanan. Macam makanan apa ni? So dia kata ada orang hantar macam makanan. So macam okay. Sekali bila turun bawah ada orang hantar dia daripada Grab ke apa tak, Lalamove ke, tiba dapat macam muffin. Sekali macam, siapa hantar makanan ni kan? Jadi bila buka-buka tu macam makanan tu macam wow, macam sedapnya makanan ni. Aku tak ingat aku hantar apa. Tak tahu lah macam muffin ke macaron ke macam tu lah. Masa buka-buka tu bayangkanlah kita tengah jiwa tengah rapuh masa tu. Dekat bawah tu juga aku menangis. So menangis macam siapa yang hantar ni kan. Sekali bila naik atas tiba message kata dah dapat ke. Masa tu orang terima kasih kan. Nenek rasa macam I think masa tu mungkin aku just nak a gesture of kita tak boleh jumpa. Betul. Mungkin aku just nak hantar a gesture or a note that we are here for you. Aku ada kalau kau perlukan kawan untuk bercakap walaupun kita tak boleh jumpa physically. I just want you to know lah yang kau masih lagi ada orang bersama dengan kau. Betul. Masa time tu rasa sangat terima kasih, and also thankfully masa time tu ada a few people yang bagi semangat lah. And also ada a few friends yang everyday video call. Kadang-kadang video call, kita letak video call dari pagi sampai ke petang memang on saja video call tu. Kita nak tidur ke, dia akan sebab dia tak nak. Kau rasa kau berseorangan. And also tapi sebab kita kuarantin terlalu lama, kita dah rasa macam depression sikit. Kau memang dah melalui satu fasa kehilangan yang kau tengah dealing with the loss kan, yang kau dah a bit depressed.
kan sebenarnya. Tapi lepas tu tambah tu pula dengan COVID, dengan tak boleh pergi kubur, dengan tak boleh keluar, tak boleh nak berinteraksi dengan orang, kau jadi lagi down. Betul, sangat down. And also macam duduk dekat masa time tu sangat termenung, banyak termenung sebab dalam bilik tu memang tak boleh keluar, tak boleh tengok TV. And also kalau kita keluar takut virus tu terkena dekat adik. So kita duduk dalam bilik je. Jadi macam bila satu hari tu tengok dekat tingkap, kita nampak macam lampu jalan tu kan dia macam ni kan. Duduk tengok tenung. Dia jadi kita rasa macam kita nampak macam muka orang, macam panggil. Mari. Masa time tu tengah video call dengan kawan. Tapi termenung macam tengok ada orang panggil aku lah dekat macam tu kan. Kawan kata, kau sudah weh. And then rasa macam dia panggil. Masa time tu kita rumah dekat tingkat 17 and tingkap kita sangat luas. Kalau kita berdiri dekat tembok naik panjat sikit tu, buka tingkap terkejun. Itu boleh. So jadi masa time tu kita dah nak bangun, kawan dah nak naik lah, nak panjat lah. Kawan kata, weh, kau tengok sini, mengucap. Masa macam orang panggil aku dah. Tak boleh bayangkan masa time tu kalau kawan tak ada. Rasa memang air terjun. Lepas tu macam, and then member kata, weh, kau kena keluar ni, kau kena tak boleh duduk dalam bilik ni. Itu adalah hari yang ke-16 rasanya. Besoknya, kawan terus call makikan pusat kesihatan tu. Dia kata, kawan saya nak bunuh diri ni. You kena angkat call lah semua kan. So dia bagi nombor phone kawan tu. Thank you Jack. Jack inilah yang call maki orang ni. So dia call. Lepas tu dia lah yang dalam video call tu. Dia yang video call tu. So esoknya dia bagi nombor phone, call nombor ni. So bila call on dia kata okay, boleh datang kat pusat kesihatan apa semua ni, ambil surat release letter dan you boleh keluar. So masa time tu macam bila keluar tu adakah wah inilah kehidupan. Guess what? Apa? Tempat pertama I pergi kubur. Astagfirullahaladzim. Sebelum I pergi ke klinik I pergi so, kubur ambil release letter tu. Ya. Yang penting adalah kubur dulu. Ini pun tak ada siapa tahu. Ini adalah first time bagi tahu ke orang yang I pergi kubur dulu. So lepas pergi kubur, baru pergi pusat kesihatan, ambil release letter. Masa release letter tu, diorang tanyalah a few question. And then dia kata macam, you ni ada macam mild anxiety and mild depression. So macam dia diagnose kau kat situ lah. Dia kata kalau you nak, you boleh pergi doktor psychiatrist. Aku rasa dah banyak kali aku cakap benda ni dengan kau kan. Tapi tak pernah pergi. Sis, kesihatan mental adalah sangat penting. Tolong pergi seek for therapy. So bercakap daripada pengalaman. Saya bercakap daripada pengalaman. It really helps. Tapi seriously. tapi masa time tu rasa macam tak nak denial jugalah kan. So macam kita, aku rasa ini adalah kesilapan ramai orang yang bila having depression ataupun pergi ke terapi ni tidak bermakna yang kau ni ada sakit mental ataupun kau ni gila. Pergi ke terapi ni adalah salah satu cara untuk kau seek help and to make sure that kau tak tersasar daripada jalan yang benar. Yang lurus. Ya, memanglah orang cakap solat, yang agama. Tapi bila kita bercakap tentang kesihatan mental ni, sometimes kau semayang pun kau tetap akan boleh tersasar juga lagi. Betul. Sebab sebenarnya kau kena belajar cara untuk mengendali diri sendiri. So bila kau pergi terapi ni lah kau belajar cara untuk kau, how do you manage your own self, your own emotions, your own actions sebenarnya. Aku preaching about mental health. Tiba. Betul, tapi tak dinafikan lah, memang sangat penting. Aku cakap dengan kau banyak kali kan masa tu sebelum kau pergi. Saya macam okey lah. Dia kata mental pula apa kata apa ni, mild. Mild depression, mild anxiety, mild depression. So selepas so, itu bagi referral letter ke macam mana? Dia bagi referral letter. Tapi kau buang dalam tu sampah? Tak tahu mana pergi. So kita continue work. Lepas tu kita continue work macam biasa. Kau rasa macam kau sihat lah? Sihat. Dia tanya kau ke pasal kau pergi kubur? Tak bagi tahu. Yang ni itu kalau dia tahu tu dia terus cop kau severe depression. I rasa macam nak bagi tahu sampai sekarang I masih pergi kubur. Every week I pergi kubur. Tak pernah miss. Kalau miss pun maybe 1 minggu I akan miss. Tapi every week I tak pernah miss. Kenapa kena pergi kubur? Tidak cukupkah sekadar berdoa di rumah? Tak ada. Dia nak, okay, arwah mak ni setiap kali kalau kita pergi jumpa dia dekat rumah dulu, perkataan pertama dia akan sebut, dia akan cakap hello my son. Dia kata hello my son. Dia akan cakap macam tu. So pernah cakap dekat arwah mak masa dia sakit ternak tu, cakap dengan dia, I promise whatever happens I will be there for you. I akan datang tengok you. Dia akan cakap nanti janganlah bila dah mami dah tak ada, nanti korang semua tak ada tengok mami apa semua kan. So dah promise. So kau tunaikan promise tu. So you boleh tahulah betapa sayangnya saya dekat
arwah mak ni kan. So macam kita dah janji, so kita pergi. Dan also I rasa macam satu terapi juga biarlah orang cakap kita ni gila ke apa kan. Bila kita kat sana kita cerita je apa yang jadi hari ni. Macam hari ni kena marah dengan bos. Walah kalau jangan bos aku tengok. Kena marah dengan bos. Ni rasa macam tak sedap lah ni. Kenapa I rasa macam diri I ni tak ni lah, tak bagus ke apa ni kan. Dia cerita je. Tapi bila kita cerita kita rasa lega. And also macam I rasa ialah satu terapi. Macam for me macam lepas dah cakap tu macam lega. Lepas tu boleh balik. Selagi kalau tak pergi seminggu tu macam ada banyak benda lah nak cerita ni. Walaupun cakap dekat kubur tu based on benda-benda bodoh-bodoh je. Macam hari ni buat ini, hari ni I masak tau, I masak kari, jadi tau masak ni macam tu. Jadi macam So masa kau sakit tu pergi beritahu mak lah? Bagi tahu. Masa sakit nak diagnose yang diabetik, balik daripada hospital terus pergi kubur. Tak ada, not on that day. Besoknya, sebab masa keluar tu member datang ambil kat hospital. I cakap kat dia. Dia cakap dekat kubur tu macam I kena diabetik. And my mum paling takut anak dia kena diabetik. Because of your brother? Because of my brother, because of my father, because of dia. Tiga-tiga ada family history lah diabetik. Dia kata minta simpang. Orang Penang akan cakap minta simpang. Jangan anak-anak mami kena kencing manis ke apa, kena jaga jadi semua kan. Jadi bila dah kena tu macam nasib baik, bukanlah nasib baik lah, tak tahu. And also macam bukanlah kata nasib baik, macam macam mana ayat dia macam masa time tu arwah mak dah tak ada. Kalau arwah mak ada, kita kena diabetik, nak kena handle dia lagi, nak kena handle diri sendiri lagi. Okay. And also kita pula ada anxiety. So just imagine 6 bulan 7 bulan pertama selepas kena diabetik tu I tak makan apa-apa, I makan sayur je. Sayur saja. Tak makan apa yang benda yang bergula sikit pun tak makan. And I lost daripada lebih dari kurang 25 kg. 25 kg. Betul, dulu dia gemuk. Ya, dulu I sangat besar. Lepas tu sekarang naik sikit lah kan. So dulu memang sangat kurus. And bila kurus sangat ni orang cakap kita ni sakit lah, penyakit lah, apalah kan. Okay. So pergi kat kubur, bagi tahu. And nak cakap sampai sekarang. And also sekarang ni dah a bit better dari segi anxiety dengan depression ni. Tapi kita tak boleh panik. Kita tak boleh. Panik kau ni triggered by when you see orang jalan dengan mak dia saja ke? Macam sekarang lah kan? Ataupun apa-apa je boleh trigger kau punya anxiety? Dia trigger anything. Sebab tu adik-beradik semua dah tahu, kalau benda yang berkaitan dengan panik ni, benda yang boleh buat kita panik, jangan bagi tahu. Ataupun tunggu sekejap, ataupun bagi tahu dengan cara yang lebih tenang. So kau tak boleh nak call, Yus ni ada benda kejadian yang berlaku ni. Tak boleh. Kau kena macam Yus, kat mana? Kau okey tak sekarang? Sebab kau tak duduk macam tu. Sebab ada satu insiden masa dengan arwah mak dulu. Last time dia ada dekat rumah. Dia my house. Masa tu tiba-tiba dia sesak nafas. Kita tengah tengok movie. Sekali tiba-tiba dia sesak nafas. Dia kata panggil ambulans. Lepas tu adik kata kau ambulans. Tu cakap kan aku tak tahu nombor phone ambulans. Dia kata Google. Macam Google. Masa tu otak dah tak boleh nak fikir. 999 tak boleh ke kak? Tak boleh fikir. And then I call. Kau kerja customer service. Kita handle emergency berapa banyak pula kat dalam mall. You ada experience kan yang masa dulu tu. Okay, lepas tu call ada satu nombor kat Google, call ambulance. Sekali bila dah call tu lepas setengah jam tak sampai-sampai. Mak kau pun dah. Mana lama sangat ni. Tu cakap tak sampai-sampai lagi ni. Tu cakap mana lambat. Kita pun macam feeling lah. Kenapa ambulance ni bodoh lah, lama sangat lah ni kan. Sekali bila ada nombor, adik kata call lagi sekali. Call ambulance tu sebenarnya dari Putrajaya. Kau pun. Bukan daripada hospital besar, Putrajaya. So macam masa tu macam arwah macam macam kita kat situ macam adik kata, aduh. Kau duduk Taman Melawati. Kau hospital Putrajaya ke Sabajaya macam tu lah. Kali kau 999. Okay, a little bit of context here lah. If anything happens, tak kisahlah kau nak ambulance ke apa, kau call 999. Diorang akan perlukan information tentang patient, nama dia ke ataupun age dia, apa simptom dia, dan diorang akan tolong sambungan kau kat hospital terdekat, and diorang akan tolong kau untuk bagi kau a brief of instruction of what to do. Let's say orang tu sesak nafas, apa yang kau patut buat untuk bantu orang tu sementara nak tunggu ambulans. Ambulans akan ambil masa yang lama ya. Kita kat Malaysia memang kekurangan
ambulance. So kita orang ni kerja dalam shopping mall. So sometimes memang mall aku lagi besar mall kau lah. So basically memang ada banyak emergency yang berlaku, tapi call je 999. They will help. Diorang akan tolong kau. Dan adalah sangat penting untuk sesiapa pun pergi first aid training. Betul. First aid training is the most important thing sebenarnya. Walaupun kau mungkin tak praktikkan di tempat kerja dan sebagainya, tapi at least it will help you bila sesuatu tu berlaku dalam rumah kau sendiri. Okay, ni pun nak beritahu juga. Saya dah pergi training first aid, rasanya dapat 5 kali, 6 Kau kali. pergi training first aid, kau pergi je. Ya Allah, aku ingat. Tapi Kejap. Kau ingat tak? Masa tahun 2000 berapa, aku pun muda remaja lagi masa tu. Okay, you are supposed to be the full time staff. Aku part timer. Kita kerja kat mall yang sama. 2014. Aku tak ingat lah 2014 memang confirm. So budak ni jatuh. Kaki dia terbelah. Lepas tu berdarah. Bapak dia datang kaunter minta tolong. Aku pun pandanglah dekat staff full time ni mengharapkan dia untuk buat kerja tu. Tak boleh. Tak boleh. Darah tak boleh. Aku jam. Ya Allah, masa time tu memang tak boleh fikir. And also tak boleh tengok darah. Lepas tu mesti tengok bila darah menitik-nitik macam tu. Oh, you menitik-nitik dia darah dia. Oi, tak apalah. Lepas tu macam Nasib baik ada budak part time ni. Part time bila call macam, you kena buat macam ni, you kena ni. Dia yang tolong balut apa semua kan. Oh, kalau even sampai sekarang kalau ada benda yang berkaitan dengan darah, Emergency. tak boleh. Tak, sebab tu cakap I tak boleh perkataan benda-benda yang kelang kabut. I tak boleh Kadang emergency tak boleh. Memang I tak boleh. Kalau ada emergency, sisihkan kau tak apa. Sisihkan. Tapi kalau bab orang ditangkap mencuri, bergaduh, I boleh. Tapi kalau seronok lah, tapi kalau benda yang berkaitan dengan luka-luka darah, terbelah sini terbelah sana, kalau tiba orang jatuh kat, tak boleh. Okay. So itulah. Back to the story of kehilangan. I think anxiety satu lagi point yang kita nak letak kat sini. Kalau kau berdepan dengan orang yang ada panic attack ataupun orang yang tengah anxiety, the first thing you should do is actually to teach them how to do breathing exercises. Betul. Kau pernah buat breathing exercise? Pernah. Tapi tak adalah orang kata tenangkan diri. Tapi dia cuma dia kadang-kadang sekarang ni agak kurang dia punya attack. Tapi nak kata baru-baru ni pun ada juga. Baru-baru ni not so baru. Tengah lepak-lepak tengok TV, tengah tengok cerita komedi. Tengah tengok movie, tengah tengok komedi. Tiba-tiba suddenly dia datang. And I tak boleh nak bernafas. And I rasa nak menangis. And I tak tahu apa perasaan dia. Tiba-tiba rasa nangis je. Selagi tak nangis, selagi tak teresak-esak, selagi tu tak puas. Dia memang tak jadi macam tu. And then after that baru kita boleh continue dengan life. Kalau tak selagi tu tak boleh. So I tak tahu what actually happen. Apa sebenarnya yang berlaku dekat dalam diri ni. Dia begitulah. Pergi terapis. Termenung. Nanti akan ada nombor terapis kat bawah tu kan? Tak ada nombor terapi, cari je. Ini terapi center. Kalau korang ada duit, pergi je. Bayar je 200 satu terapi. Kalau tak ada, minta lah tolong your workplace. A lot of company sekarang, diorang pun menitik beratkan mental health. Which aku dah bagi tahu kau 10,000 kali. Okay, just go for therapy. It helps. Berbalik pada kisah kehilangan. Pada hari yang kita record today, genap I think 7 hari. 7 hari. Pemergian your auntie. The one who took care of your mother. Ya. 4 tahun selepas kehilangan mak kau. So how is this affecting you? Benda ni baru lagi. Baru. Okay, selepas arwah mak meninggal, I sebelum tu I memang sangat close dengan my auntie ni lah. I sangat close dengan dia. Every day kita orang akan message, every day kita orang akan gossip. I akan datang rumah dia every week, kadang-kadang every 2 weeks saya akan datang sebab I akan pergi kubur. Dan lepas pergi kubur I akan singgah rumah my auntie ni, my uncle ni, Titi Wangsa. I akan duduk. Kalau dia seorang saja ada dah cukup untuk I. Kita orang kadang-kadang dekat bilik tu kita orang 2 orang je. Kita 2 orang daripada pagi sampailah ke lewat petang, kadang sampai ke malam, besok berborak-borak kita 2 orang je, tak perlu orang lain. Macam-macam. And my auntie is very open. Dia memang dia boleh katakan 80% of my life semua dia tahu. I cerita kat dia apa pasal financial ke, pasal love life ke, semualah. Semua dia tahu. So I cerita kat dia semua. So kita orang memang sangat close. And also I think starting a few years back, 2 years macam tu, dia start sakit. Dia dah start dia start sakit masa PKP pak. I think so lah. So tapi maybe tak beritahu ke, I don't know, tak ingat. Tapi yang masa rasanya 2 years back ni dia dah start a bit off and on hospital apa semua. But still I akan make sure I have done my best
I akan pergi tengok, I akan pergi melawat. Sebab kadang kita tahu orang sakit ni dia tak ada mood nak jumpa orang, dia nak tidur saja. Tapi I akan insist yang I nak jumpa dia. I cakap dengan aunty, I nak jumpa you, I nak jumpa you. So still lah. Tapi macam ada kadang-kadang 2-3 minggu tak dapat jumpa, sebulan tak dapat jumpa. Tapi macam I still akan message dia. Tak apa message dia, because my aunty ni ada kembar. I akan message dengan my aunty kembar ni. My aunty kembar yang seorang lagi ni. Kembar my aunty. Kembar my aunty. I akan tanya every day, I akan tanya how's my aunty ni. Dia akan beritahu lah what actually happened. Nenek. And sampailah recently dia dah start nazak. Still I akan make sure I akan datang tengok dia. I akan tengok dia. But kita dah dapat satu sebab arwah mak pun macam masa time a few days after dia meninggal macam tu. Before. So I tengok my aunty pun dah nampak macam tu, sebab kita yang tu tanda-tanda nak pergi tu. Sebab kita jaga, jadi kita tahu kita dah nampak dah. And then I akan make sure I akan pergi tengok. So macam, and benda tu jadi masa Hari Merdeka 31 Ogos. Masa time tu tengah planning nak pergi tengok dia masa lunch time pukul 2. Tapi malam sebelum tu dah dapat tengok. Masa time tu masa time Merdeka tu pun dah message dengan my cousin akan datang later, tapi diorang cakap memang dah teruk. So macam okey lah, aku cakap tunggulah, tak bertahan lah nak datang tengok juga. 11:42 AM dapat message kata mak aunty dah tak ada. So memang satu tamparan yang memang sangat berat, because dia satu-satunya aunty yang orang kata yang sangat ambil berat pasal my family lah, kiranya especially me lah, sangat. Kalau apa-apa sajalah kita boleh cerita dengan dia, and then macam satu tamparan yang sangat hebat. And then bila pergi, so you lost your mother and now you're losing your second mother. My second mother. Memang dia akan cakap you are my son, you are my son. So bila dia cakap macam tu, I akan flashback. My mum pun akan cakap hello my son, hello my son. Bila my auntie pun dia akan cakap you are a very good son. Dia akan cakap macam setiap kali kalau I pergi kubur, kalau dia datang, bawa balik kubur ke? I cakap bawa balik kubur. So your auntie ni tahu lah kau selalu pergi kubur non-stop? Tahu. Dia satu-satunya orang yang tahu? Tahu. So tapi dia tak bagi tahu kat dia lah dia kat sana berapa lama. I cakap pergi kubur je lah. So dia akan cakap you are very good son, you are very. Itu I cakap dengan dia pernah cakap kalau aunty tak ada nanti, dia cakap aunty don't go too early. I tak boleh. I tak boleh. I cakap I cannot. I cakap tu, dia kata but I will come. I cakap I will come. So sekarang ni adakah selain daripada pergi kubur arwah mak kau pergi kubur arwah mak aunty kau? Ya, sebab dekat. Dia orang memang satu kawasan, satu perkuburan yang sama, tapi cuma mama kat belakang, dia kat depan. So pergi dekat your mum, lepas tu pergi dekat your aunty. Dia my brother. Adakah cerita dia sama ataupun ada filter? Dia abang dulu. Mak, abang, aunty. mak, aunty. Tak, actually my family kebanyakan ada dekat situ. Mak, abang. Pergi semua lah? Pergi semua, I akan pergi semua. Tapi last stop dulu my mum lah. Tapi sekarang ni still last stop my mum lah. Tapi cuma ada aunty sebelum mak abang lah. sekejap, ni sekejap. But my aunty dengan my mum ni lama lah. So macam patutlah kau sampai ke petang, ramai orang kau nak lawat, nak ziarah. Tapi cuma kadang dia yang lama tu kadang kita bercerita je sebenarnya. Nak bercerita je. Cuma itulah. So masa arwah makcik tu meninggal, dia sama juga flashback macam arwah mak. I still tak nangis. I still tengok macam tu je, macam okay lah. Sampai masa tak ada, dia tak ada rasa, dia masih rasa macam tak mungkin lah, macam tu. Sampai bila tengok mayat yang orang kata yang sama je, apa kata sebelum kafan tu tengok, still I rasa macam macam tak boleh, don't go, macam itulah. Sampai I think 2-3 hari lepas, I duduk masa time tu macam rumah, masa kat my house tu ada ramai orang, my sister semua. So dia still masa balik daripada tu borak-borak dengan kakak semua macam tak ada rasa. Ini bila my sister kakak dah balik semua duduk sorang-sorang, dia dah start semua datang balik. Dia datang rasa kehilangan. Dia datang pula arwah abang pula, dia datang arwah ayah pula, dia datang arwah mak pula, dia datang arwah aunty pula. Datang semua sekali. So dia memang agak 10 kali dah ni. So dia rasa macam I've lost every kata nak kata I've everything, lost the people who are close to you. Sangat close. Sebab itu my aunty tu sajalah salah satunya aunty yang sangat close dengan I. So I dah tak ada siapa lagi dah. Even kalau macam my uncle masih ada, my cousin masih ada,
Tapi my auntie tu is Your second mother. my second mother, dan dia adalah satu orang yang I look Satu up to. figure yang sangat penting dalam I hidup memang kau akan jumpa, I setiap kali pergi rumah dia, terus pergi jumpa dia. So, walaupun auntie kau ni is not blood related to you. betul. So banyaklah kita orang ada share a few secrets together yang memang tak ada siapa tahu apa semua kan. So kita orang ada share a few secrets apa semua. But after that, I still datang, I decided untuk datang jumpa my cousin, my uncle dekat rumah. But you know, setiap kali kalau I datang sana, You feel tak sama. tak sama. Dia sebab bila macam nampak my cousin, akan jumpa sekejap, hai, zoom, terus pergi jumpa my auntie. Akan lepak kat sana. Ni macam bila I macam tercari-cari, macam I nak lepak dengan siapa ni macam pergi sana. Tapi macam luckily I ada cousin I tu orang kata memahami, yang diorang macam come lah lepak with me, come lah datang bilik I, lepak dengan I apa semua. But I still rasa macam bila I masuk sini, I nampak kat I selalu fikir macam pergi rumah tu, I nampak kat bilik tu mak auntie akan ada dekat sana. So macam I akan pergi bilik tu, macam bila I nampak bilik tu, macam bilik tu kosong, macam so I tak tahu macam what's going to happen in future. Macam I tahu dia punya family pun masih lagi tak boleh terima, accept yang mak dia dah tak ada. Sebab mak kan. So macam for myself, I dah tak ada orang yang I can look up to lagi dah. I dah tak ada orang yang I boleh Mother figure untuk share problem. I have no one. Jadi macam I kena terima hakikat yang this is the time yang I kena stand alone. So dia macam selama ni I ada orang untuk bergantung, I ada orang nak cerita. Macam now dah tak ada orang, dan for me and my brother lah, kita akan dua orang ni, kita orang rasa macam a bit lost. Kita orang memang sangat lost. Sebab kita orang memang sangat manja dengan auntie ni. So kita orang sayang gila-gila. So kita orang memang yelah, dia memang sangat special. Dia memang sangat special in our heart. And also a special person. And also bila orang-orang luar pun akan cakap benda yang sama. So I don't know what's going to happen next untuk future I. Untuk adakah I punya anxiety ni akan I think it's quite an adjustment sebenarnya bila kita kehilangan family member. Sometimes aku pun ada rasa kehilangan tu, although not as close as your family. I've lost my cousins, I've lost my grandmother. Ada sikit kadang-kadang tu kita akan rasa macam tiba-tiba je rasa nak nangis. Tiba-tiba je rasa macam rindu. Kalau kau perasan, aku selalu kalau pergi karaoke, aku akan nyanyi lagu Kamu dan Kenangan. That song resonate a lot with the feeling of kehilangan yang aku ada. Sometimes mungkin orang tak perasan, tapi kalau aku nyanyi lagu tu, mesti aku rasa macam nak nangis. Because kamu, apa tu, dia ada satu lirik dia tu yang dia cakap macam, kalau aku tahu yang kau akan pergi, aku akan ucapkan aku cinta padamu setiap hari. Something like that. Aku tak ingat exact lirik dia sekarang lah, sebab kita pergi karaoke kan baca lirik on screen. But I think that is something that we can resonate. Kan kalau kita tahu orang tu akan pergi, kita akan setiap hari sayang. Tapi kadang-kadang walaupun setiap hari macam you have had the chance untuk jaga mak kau setiap hari, tapi tetap tak cukup kan sebenarnya. Betul. I think sekarang ni apa yang kau kena buat ialah self-adjustment. Kehilangan all these people is not easy. Satu benda yang sangat berat. But aku dah tengok macam mana kau boleh lalui kehilangan your mother and now your auntie. I hope that you can still be the strong youth, still try to find a way on how untuk survive lah. And if let's say kau rasa benda tu terlalu berat, please seek for therapy. Sometimes kawan-kawan boleh bagi moral support, tapi terapis ataupun psikologis akan bagi kau satu pandangan ataupun satu cara untuk macam mana kau nak handle the emotions by yourself. Because kawan-kawan just boleh cakap macam, tak apa, kita orang faham, tak apa, mungkin kau boleh buat ni, tapi tak sama sebenarnya. And also macam if you tengok I sekarang, I memang takut kehilangan orang yang terapat lagi. Macam kalau kawan I sakit, I akan make sure I pergi tengok. Kalau kawan I demam, I akan make sure I akan spend time dengan, I akan make sure I akan be there for each every person yang penting untuk kau. Because I tak nak rasa macam I wish I should done this, I should done that. So dia akan jadi macam anxiety. Bila nampak kawan sakit je, macam kawan ni, I akan dia akan jadi macam sangat anxiety. I takut. So that's why macam I akan rasa macam takut kehilangan orang tu memang sangat sangat mendalam sekarang ni. Jadi macam I akan make sure I'll be there for each and every person, orang yang ada dengan paling rapat dengan I lah. Okay, kita dah overrun sebenarnya. Jadi kita dah overrun, tapi I just want to remind you that macam mana pun dalam kehidupan kita akan tetap merasai kehilangan. Kita tak boleh cakap macam you have lost a lot of people,
in future, yes, kau akan tetap kehilangan orang-orang lain. You have to accept that. Kau kena cari cara macam mana nak be strong. Yeah. Any last word? Jadi hargailah orang yang berada di sekeliling anda. Don't take them for granted. And also be kind to one another. Jangan kita rasa macam esok-esok lah. Kalau you rasa you ada buat salah, minta maaf. Kalau you rasa benda tu penting untuk you, buatlah yang terbaik. Jangan kata apa? Jangan anggap benda yang remeh ni, sebab kita tak tahu what's going to happen next. Yeah. So yeah. So itu saja. Tiba terbatuk lah. Itu maknanya dah cukup time. So we will be back insyaAllah with Pavitra next week. Tak ada lah. Tak so ada. kalau ada part 3, beritahu. Kalau korang nak Yus lagi berada di sini, tolong komen ya. Yes. Kalau you Yus nak, ada banyak cerita. Dia ada cerita kelakar, cerita jatuh longkang, cerita macam-macam ada cerita. So kalau you nak lagi, tolong komen dekat bawah. Kalau We want Yus. So, kita akan cubalah, tapi Yus kerja tu yang susah. So I akan ada di expressing lebih ceria. Macam sekarang ni macam a bit sebab topik dia agak kehilangan kan. Okay. So kita jumpa lagi next week, Thursday. Siapa our next guest, or whether it's going to be just me and Pavitra, kita belum plan lagi. So stay tuned. Thank you again, sponsor baju. Thank you sponsor baju SKR. Tetap nak macam ni juga SKR. Sponsor lagi lah baju kita orang ya. Baju I. Okay. Thank you. Lepas tu thank you for jemput juga. Venue sponsor Paper Garden at Junior Place Shah Alam. Lagi apa lagi nak thank you Pavitra, thank you Pavitra, di sini. Dan thank you juga bagi pinjam. Dinosaur dijaga dengan baik. Ada bau ais sikit. Okay, so itu sajalah. Thank you. Until next time. Okay. Peace, y'all. See me again next week, Thursday 9 PM. Bye.